Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Nazri bin Mansur, pemegang kad matrik BA 191103666 akan membentangkan bagi pengenalan untuk pilihan raya ini. Pilihan raya merupakan satu proses dalam pemilihan wakil rakyat dalam memerintah, sama ada di dalam peringkat negeri ataupun pada peringkat persekutuan. Di dalam pemilihan ini dilakukan secara sulit, iaitu dengan menggunakan prosedur yang terlus dan teratur. Kiraan undi yang dilakukan merupakan secara terbuka dan keputusannya adalah direkodkan. Calon-calon yang memperolehi akan undi yang paling banyak akan dikira menang di dalam pilihan raya tersebut. Sistem ini merupakan dikenali sebagai akan sistem majoriti yang paling mudah di negara kita Malaysia yang menggunakan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Pilihan raya ini akan dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu SPR, ahli-ahli di dalam Suruhanjaya ini merupakan daripada lantikan daripada yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Tujuan utama dalam Suruhanjaya ini ditubuhkan untuk memberikan jaminan penuh di dalam pilihan raya yang adil dan bebas tanpa memberikan tekanan daripada pemerintah ataupun pembangkang. Selain itu, terdapat akan fungsi-fungsi utama di dalam SPR ini, iaitu dengan menentukan sempadan kepada bahagian-bahagian pilihan raya dan juga menjalankan pendaftaran pemilihan dan mengendalikan pilihan raya, sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Sekian saja daripada saya. Terima kasih dan saya akan teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrullah. Jadi saya akan sambung kepada perjalanan pilihan raya. Okey, yang pertama kita pergi kepada pendaftaran pemilih. Jadi kita perlu tahu bahawa pemilih ini merupakan orang yang akan mengundi pada hari mengundi, iaitu pada hari pilihan raya. Jadi sebelum hari pilihan raya, pemilih tersebut perlulah mendaftar ataupun melakukan pendaftaran di laman web Suruhanjaya Pilihan Raya bagi memastikan pemilih ini ia mempunyai akuan yang sah untuk mengundi pada hari pilihan raya tersebut. Terdapat pelbagai jenis pemilih ataupun pengundi pada hari pilihan raya, iaitu pengundi biasa, anggota polis dan pasangan, anggota tentera dan pasangan, pengundi luar negara dan media. Seterusnya kita pergi kepada kelayakan calon bagi pilihan raya. Sekiranya ingin menjadi calon, seseorang tersebut haruslah dicalonkan pada hari pencalonan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat ataupun Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Dan seterusnya, calon pilihan raya juga boleh hilang kelayakannya sekiranya dia didapati tidak siuman ataupun kita boleh kata sebagai orang gila ataupun mereka merupakan seorang yang muflis dan sebagainya. Seterusnya, calon yang ingin bertanding dalam pilihan raya juga dikehendaki mengemukakan deposit perbelanjaannya dan juga deposit bagi bahan kempen pilihan raya, yang mana jumlah deposit tersebut berbeza antara pilihan raya bagi parlimen dan pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri. Dan juga calon tersebut mendapat beberapa keistimewaan pada hari mengundi tersebut. Contohnya, calon tersebut boleh melawat pusat mengira undi yang berpusat dan pusat penjumlahan rasmi undi dan sebagainya. Seterusnya ialah tempoh pilihan raya. Pilihan raya bagi Dewan Rakyat dan Dewan Negeri diadakan dalam tempoh 5 tahun. Oleh itu, tempoh pilihan raya umum akan diadakan dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pembubaran. Manakala bagi pilihan raya kecil juga diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan tersebut. Suruhanjaya Pilihan Raya akan menetapkan tarikh kekosongan kursi tersebut untuk melakukan pilihan raya. Assalamualaikum, saya Muhammad Rafiz. Saya akan menyambung pembentaran pada bahagian
perjalanan pilihan raya. Yang pertama ialah Petisyen Pilihan Raya. Petisyen pilihan raya merupakan rayuan atau surat permohonan yang ditandatangani oleh sekumpulan orang dan diserahkan kepada pihak tertentu untuk melakukan pertimbangan melalui sesuatu yang berlaku pada pilihan raya. Keputusan sesuatu pilihan raya boleh dicabar di Mahkamah Tinggi di negeri tersebut. Yang kelima ialah penyata perbelanjaan pilihan raya. Calon pilihan raya boleh membelanjakan wang mereka semasa atau sebelum pilihan raya, tetapi terdapat juga had perbelanjaan yang perlu diikuti oleh setiap calon tersebut. Perbelanjaan calon pilihan raya tersebut mestilah seperti berikut. Yang pertama, perbelanjaan calon ketika perjalanan pilihan raya bagi Dewan Rakyat tidak boleh melebihi RM200,000, manakala bagi Dewan Undangan Negeri pula adalah tidak lebih RM100,000. Yang kedua ialah dalam tempoh 31 hari selepas tarikh keputusan pilihan raya diwartakan, laporan perbelanjaan mestilah dihantar kepada pengarah pilihan raya. Yang ketiga ialah satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 sekiranya calon pilihan raya mengalami kegagalan untuk mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya mereka dalam tempoh yang ditetapkan. Rumusan bagi proses pilihan raya secara keseluruhan. Yang pertama ialah pengeluaran berit. Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengeluarkan berit yang merupakan surat kuasa untuk menjalankan pilihan raya kepada pegawai pengurus apabila berlaku pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri atau terdapat kekosongan luar jangka. Yang kedua, bagi penamaan calon, borang-borang penamaan akan diterima oleh pegawai pengurus daripada pencadang, penyokong calon atau ketiga-tiga sekali. Yang ketiga ialah kempen pilihan raya. Bagi tujuan pemasangan poster juga perlu membayar sejumlah wang kepada pihak berkuasa tempatan. Yang keempat, pengundian. Pemilih yang sudah mempunyai namanya di dalam sistem pengundi boleh keluar mengundi pada lokasi yang ditetapkan. Yang kelima, penjumlahan rasmi undi dan pengumuman. Ketua pada setiap lokasi mengundi tersebut akan membuat pengiraan kertas undi. Yang keenam, pegawai pengurus pada pilihan raya di mana-mana bahagian akan mengisytiharkan pemenang daripada calon-calon yang mendapatkan undi majoriti dan mengesahkannya sebagai wakil bagi bahagian pilihan raya berkenaan. Assalamualaikum, saya Muhammad Faris Nuriman. Saya akan teruskan pembentangan dengan persempadanan pilihan raya. Persempadanan ialah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada proses penetapan sempadan. Dan dalam konteks ini, ianya merujuk kepada penetapan sempadan kawasan pilihan raya. Merujuk kepada perkara 113 Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa sempadan Dewan Undangan Negeri dan kawasan pilihan raya negeri mesti dipertimbangkan semula jika keperluan yang telah ditetapkan dipenuhi. Pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan proses ini adalah Suruhanjaya Pilihan Raya dan dibantu oleh agensi kerajaan lain seperti Jabatan Pemetaan Ukur, Jabatan Perangkaan dan Jabatan Peguam Negara. Persempadanan semula ini mesti diselesaikan dalam tempoh 2 tahun dan maksimum 10 tahun. Kebiasaannya, sempadan akan ditetapkan semula selepas 2 kali pilihan raya. Semenjak 1995 sehingga 2008, Malaysia telah menjalani persempadanan semula sebanyak 8 kali. Salam sejahtera, saya Muhammad Dendi Kipli dengan nombor matriks BA 22110469. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan pilihan raya kecil. Antara contoh pilihan raya yang selain daripada pilihan raya umum ialah pilihan raya kecil. Pilihan raya umum dan pilihan raya kecil mempunyai pelbagai perbezaan yang ketara. Ramai yang masih keliru mengapa pilihan raya kecil ini kerap diadakan berbanding dengan pilihan raya umum. Sebagai contoh, pilihan raya kecil ini tetap masih dijalankan walaupun PRU telah dilangsungkan beberapa bulan yang lepas. Oleh itu, dalam konteks ini, masih terdapat segelintir masyarakat yang masih tidak tahu perbezaan antara pilihan raya umum dengan pilihan raya kecil. Secara umumnya, pilihan raya kecil ini bermaksud pilihan raya yang akan diadakan jika terdapat kekosongan kerusi di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Jadi, pilihan raya kecil ini diadakan untuk mengisi satu atau beberapa kekosongan kerusi tersebut oleh sebab-sebab yang timbul selain daripada pembubaran Parlimen atau DUN. Terdapat beberapa sebab pilihan raya kecil ini diadakan atas sebab yang sama.
Sebab pertama pilihan raya kecil diadakan adalah disebabkan oleh berlakunya kematian ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN. Kekosongan kerusi parlimen ini boleh berlaku apabila terdapat kematian mana-mana wakil rakyat dan seterusnya pilihan raya kecil diadakan untuk memilih wakil rakyat yang baru. Contohnya, terdapat 3 orang ADUN Selangor yang meninggal dunia akibat daripada sakit dan juga kemalangan jalan selepas mereka dipilih dan dilantik sebagai wakil rakyat semasa PRU 14. Oleh itu, ianya dikatakan sebab utama PRU diadakan. Menurut kajian daripada seorang pakar perlembagaan iaitu Prof. Syed Salim Faruqi, beliau mengatakan bahawa seramai 45 orang ahli parlimen telah meninggal dunia ketika masih dalam perkhidmatan yang disebabkan oleh pelbagai sebab seperti penyakit, kemalangan jalan raya, nahas pesawat atau helikopter dan juga ada yang dibunuh. Yang seterusnya adalah peletakan jawatan. Sebab seterusnya pilihan raya kecil boleh diadakan adalah disebabkan oleh peletakan jawatan. Namun, perkara ini amatlah jarang sekali kita dengar atau berlaku kerana jarang wakil-wakil rakyat di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri yang meletakkan jawatan yang mereka perolehi secara sukarela. Isu peletakan jawatan ini pernah berlaku pada tahun 2014 yang mana Tuan Lee Chin Cheh telah meletakkan jawatan beliau sebagai ADUN Kajang melalui surat pelepasan keahlian DUN Selangor yang diberikan kepada Speaker Parlimen. Mengikut undang-undang, situasi ini sama dan selaras dengan prosedur yang telah dinyatakan di bawah Perkara 68 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Namun, ianya berbeza di peringkat persekutuan yang telah diperuntukkan di bawah Perkara 51 Perlembagaan Persekutuan yang boleh digunakan oleh ahli-ahli parlimen. Pilihan raya kecil pun akan diadakan untuk DUN Gurun namun perlu dijalankan serentak dengan PRN Kedah. Yang terakhir adalah hilang kelayakan. Sebab seterusnya yang membolehkan pilihan raya kecil diadakan adalah disebabkan oleh ahli parlimen kehilangan kelayakan untuk menyandang jawatan. Hal ini kerana semasa memegang jawatan, ahli parlimen mana-mana wakil rakyat boleh dan akan hilang kelayakan mereka atas beberapa faktor. Hal ini turut disenaraikan dalam Perlembagaan Persekutuan dan antara intipati hal-hal tersebut telah dinyatakan di bawah Perkara 48-1. Antara contohnya adalah seperti yang berikut. Tidak sempurna akal, menjadi gila, menjadi bankrupt, memegang jawatan yang mempunyai pendapatan seperti perkhidmatan awam, tidak memberikan penyata perbelanjaan pilihan raya seperti yang dikehendaki oleh undang-undang selepas dicalonkan untuk menjadi ahli parlimen atau ADUN atau menjadi ejen pilihan rayanya, disabitkan dengan mana-mana kesalahan oleh mahkamah dan menerima hukuman penjara setahun ke atas atau lebih daripada RM2,000 dan tidak mendapat pengampunan bebas. Mendapat atau menggunakan hak kewarganegaraan asing atau luar Malaysia selain daripada perkara yang telah dinyatakan di atas, Perlembagaan Persekutuan Negeri turut juga menyatakan beberapa sebab kehilangan kelayakan yang sama seperti di atas. Namun, ianya hanya terpakai ke atas ahli-ahli DUN saja. Antara contoh undang-undang yang ada menyatakan perkara-perkara ini adalah seperti Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan dan Negeri Selangor. Juga menerangkan keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang ADUN negeri tersebut kehilangan kelayakan menurut Perkara 50-1. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terdapat 2 jenis pilihan raya yang digunakan pakai di negara kita. Salah satunya ialah pilihan raya umum. Pilihan raya umum ini diadakan untuk memilih ahli dewan secara serentak di seluruh semenanjung Malaysia. Bagi Sarawak dan Sabah pula, pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undang Negeri diadakan secara berasingan. Demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen bermaksud pemerintahan yang dijalankan secara perwakilan, seterusnya dibentuk melalui pilihan raya dan rakyat diberi mandat untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka sekaligus menjadi wakil rakyat di parlimen. Dalam erti kata lain, demokrasi berparlimen bermaksud kerajaan rakyat. Amalan demokrasi berparlimen. Amalan demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan YDPA sebagai ketua negara. Demokrasi berparlimen di Malaysia menetapkan hanya wakil-wakil yang sah dipilih oleh rakyat dan menduduki parlimen seterusnya menjalani pemerintahan melalui peruntukan perlembagaan persekutuan. Untuk memerintah negara, mana-mana parti politik perlu menyertai pilihan raya yang diadakan 5 tahun sekali. Sejarah pilihan raya umum. Pada 4 September 1957,
Mengikut Perkara 114 Suruhanjaya, Pilihan Raya Malaysia dibentuk oleh Perlembagaan Persekutuan. Pada tahun 1963, penubuhan Malaysia, bilangan ahli Suruhanjaya bertambah kepada 3 orang. Ibu pejabat Suruhanjaya terletak di bangunan Sultan Abdul Samad, Jalan Kal, Kuala Lumpur sejak penubuhan pada tahun 1957 sehingga 1978. Ibu pejabat Suruhanjaya berpindah ke lokasi sekarang di Putrajaya pada bulan November tahun 2000. Kesimpulannya, pilihan raya merupakan sangat penting untuk kesemua warga negara yang ada di dalam sistem pemerintahan secara demokrasi ini. Hal ini disebabkan kerana setiap warga negara tersebut mempunyai tanggungjawab yang sangat penting dalam mengambil tahu di dalam perkembangan politik dari semasa ke semasa. Setiap warga negara seharusnya melibatkan diri mereka di dalam proses pemilihan akan pemimpin negara serta menentukan bentuk kerajaan dan corak pemerintahan demokrasi dan corak pemerintahan demokrasi melalui akan pilihan raya tersebut. Sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia akan melahirkan taat setia rakyat dan tidak berbelah bagi kepada pemimpin yang dipilih. Selain itu, rakyat yang terlibat dalam menentukan hala tuju politik negara dan memberikan peluang dan ruang untuk memilih pemimpin yang berkebolehan dan berkualiti. Warga negara juga mempunyai akan hak bersuara, berpersatuan dan berpolitik di dalam pemilihan tersebut akan menyebabkan kestabilan politik negara, kebaikan amalan demokrasi dan mengekalkan kedaulatan kerajaan. Manakala kerajaan yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sangat tinggi dalam menentukan masa depan negara. Sekian saja daripada pembentangan kami. Terima kasih.